Kalau kita tengok apa yang kita dok minta belum dikabul, hak tu kan mula merungut. Duk insya-Allah, insya-Allah. Duk rasa macam Allah tak bagi apa pun lagi. Ni kita tak boleh keluar mulut puji dia, rasa redha dengan dia, sabar dengan dia. Pasal kita duk rasa Allah tak bagi lagi, Allah tak bagi lagi, Allah tak bagi lagi, Allah tak bagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون واعوذ نفسي بالله العلي العظيم ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الى الله. Bismillah ma sya'allah la yasribu su'a ila Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid dharain amin. Kita di muka surat 2. Kata Musannif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya segala puji-pujian itu milik bagi Allah Ta'ala, Tuhan seru oleh sekalian alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kebajikan akhirat itu tertentu bagi segala orang yang takut mereka itu akan Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin, dan rahmat Allah Ta'ala dan salam Allah Ta'ala tetap ia atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu penghulu segala rasul, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang baik lagi suci mereka itu daripada salah. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia belas ihsan dia, masih panjangkan umur kita hingga ke saat ini. Alhamdulillah, dialah yang menghidupkan kita, bukan makanan menghidupkan kita, bukan minuman menghidupkan kita, bukan oksigen menghidupkan kita. Tiada yang hidup dan boleh menghidupkan melainkan Allah. Huwal hayyu, Allah jua yang hidup. Dia yuhyi wa yumis, dialah yang boleh menghidup dan mematikan. Dan kita hidup ni adalah menzahirkan dia yang hidup, dia yang wajib ada. Yang kita ni dialah yang mengadakan kita. Alhamdulillah, dia bagi kita nikmat Islam, dia bagi kita nikmat boleh taat ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah, limpah kurnia belas ihsan dia lagi. Dia beri pada kita pagi ini keupayaan boleh hadir untuk solat berjemaah, berada pula dalam masjid. Alhamdulillah, dapat pula khasnya pada pagi ini saya datang sekali lagi ke sini untuk insya-Allah meneruskan darah bacaan kitab kita daripada Usul Tahqiq. Kita merancang, Allah Ta'ala menentu. Alhamdulillah, ada benda yang tak rancang pun, tapi ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk boleh ada kebarangkalian dan kelapangan saya untuk datang ke sini pada pagi ini. Alhamdulillah, semua adalah di atas keputusan Allah Ta'ala azali ni. Zahirnya nampak kita yang usaha dan buat, tapi hakikinya adalah di atas ketentuan dan ketetapan dia. Alhamdulillah. InsyaAllah pagi ini kita nak manfaatkan meneruskan bacaan daripada kitab Syarah Usul Tahqiq ni. Yang hari itu kita dah baca mukadimah dengan sedikit uraian Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak masuk kepada masih dalam awal kitab, yang dia mulakan setelah dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau asal matan Arab dia tu, wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin
sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi at-tayyibin at-tahirin. InsyaAllah kita cuba ambil faham dua bab besar pada pagi ini. Itulah mengenai pujian untuk Allah Ta'ala, begitu juga selawat dan salam untuk Rasulullah. Dan menyambil tu kita akan sebut mengenai bagaimana akidah kita terhadap keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga akidah kita dengan para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada teras dalam bab akidah yang sangat besar di kira yang kita nak lihat pagi ini insya-Allah. Pertama dia kata alhamdulillahirabbil alamin, satu ungkapan yang bukan asing pada kita. Cuma kita dalam kaedah agama ni, kita bukan praktikal Islam dan iman dengan hanya menjadi satu rutin, satu kebiasaan diulang sebut hanya dengan perjalanan jasad, sebut dengan mulut tanpa ada dihadirkan oleh hati. Itu kot bahasanya. Kena kita diajar dalam khasnya dalam kaedah kita beragama. Kita beragama ni sebenarnya datang daripada hati. Iman datang daripada hati. Hati sanubari meyakini Allah sebagai Rabbi, dialah ilahi. Begitu juga mengimani bahawasanya Nabi kita Muhammad SAW ni utusan yang dihantar, dia adalah seabdul makhluk. Tidak ada makhluk yang Allah Ta'ala cipta lebih mulia daripada dia. Bahkan alam semesta ni adalah rahmat dan hasil daripada limpah kurnia Allah Ta'ala kasih diberi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah, maka dia zahirkan alam ni. Bagaimana isyarat Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi khasnya asal nak kita bicara, nak sebut ialah mengenai kita dalam ajaran agama ni besar sekali yang kita nak kena hidupkan adalah iman kita dengan Allah Ta'ala. Dengan bahasa lain, perjalanan hati. Jasad nisbah kita dah dapat Islam daripada mak ayah kita ni, yang kita memang keturunan Islam daripada kecil lagi, dan telah dibesarkan dengan prasarana Islam, lebih kurang rasanya gitu. Alhamdulillah ada benda yang Allah Ta'ala dah mudahkan kita untuk ikut Islam ni secara zahir. Baca Quran, kalau tak boleh baca Quran buat alif bata, kalau tidak pun orang kata apa, sembahyang, mengucap kalimah syahadah, puasa Ramadan. Ada amanah-amanah zahir Islam yang kita dah terbiasa sejak pada kecil. Walau bagaimanapun anda sekalian kena faham, kita punya Islam bukan setakat itu. Bahkan kalau kita cuai, kalau guna bahasa itulah kasar sikit lah pagi-pagi ni, kalau kita cuai belajar dengan apa sepatutnya kena belajar, kita akan rasa itulah pencapaian Islam yang sepatutnya kita kena cari, dan itu saja pencarian kita dan kita kena usahakan. Memang tuan-tuan, memang umumnya orang Islam kita akan faham itu. Sedangkan bukan gitu. Sedangkan kita mempunyai satu perjalanan yang Masya Allah, nisbah jauh tuan, berliku-liku, berbagai pancaroba. Khasnya apabila kita faham apa yang sepatutnya yang kita nak kena usaha dan dapatkan. Kerana perjalanan kita, atau istilah ulama, ada perjalanan zahir, perjalanan batin. Besar perjalanan kita adalah perjalanan batin. Khasnya saya sebut, kita dah Islam daripada kecil. Kalau macam Rasulullah datang, dia memang manusia tak ada perjalanan zahir pun tak ada, batin pun tak ada. Masa mula dia datang tu, mana ada Islam lagi? Dialah bawa Islam. Mana ada iman lagi? Dialah ajak iman. Jadi Rasulullah mula tu, dia mula dengan iman. Dan memang perjalanan agama kita dia bermula dengan iman. Dan iman ni dia takluk hati, takluk dia qalbi. Dia dalaman kan. Bila dia dalaman tu, apa maksud dia? Dia kefahaman. Dia adalah kita punya kebolehan daya fikir untuk memahami selain daripada apa yang kita tengok dengan panca indera zahir. Macam itulah bahasanya. Pasal kita nak dapat iman ni, dia lah mengenal Allah Ta'ala yang tak nampak dengan mata,
tapi boleh disuluh dengan akal fikiran yang Allah Ta'ala beri di kepala, dan dengan itu akan jatuh di hati. Itu kot bahasanya. Yang tu yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita nak belajar ni, siapa yang faham tu nanti, dia akan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan bila faham bab ketuhanan ni, memang ungkapan ni nanti apa dia? Alhamdulillah. Cuma nak sampai tahap tu lah, perlu ada satu pemantapan, kefahaman, nak kenal siapa Allah. Barulah nanti apa yang kita ungkapkan Alhamdulillah tu, puji ni untuk Allah, baru kita akan faham, oh rupanya memang Allah lah layaknya dipuji. Pasal apa? Allah dia ilah, dia Tuhan, dialah teras kepada segala makhluk ni. Tak ada yang boleh datang, tak boleh dah ada makhluk ni melainkan hanya datang daripada Allah Ta'ala. Bayang, macam mana boleh tak puji tu ke dia? Kita dah tengok pada dia. Apa yang ada keliling kita ni, Allah Ta'ala jadikan, menyebabkan kita boleh meneruskan kehidupan, melakukan kehidupan. Semua adalah datang pada dia. Mana mungkin kita tak puji dia? Cuma kita tak faham dia, kita tak kenal dia. Satu, jangan kata nak puji, kadang-kadang jangan kata blank terus tuan-tuan dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sedangkan Allah lah menteramat hidup kita. Allah lah, istilahnya kita kena puji dan puja. Kot saya nak guna bahasa itu. Allah kena puji dan puja. Kalau tengok orang puja artis, puja penyanyi, puji ya Tuhan, puja kan. Kita Allah lah puji dan puja. Kalau kita sebut Alhamdulillah, pujian Allah Ta'ala, kita bukan saja puji Allah Ta'ala, bahkan kita puja Allah Ta'ala. Kok tak ada orang sebut kot gitu kot. Saya kot sebut hari ni kan. Allah kita kena puji dan puja. Dan puji-puja untuk dia sebenarnya. Bila kita boleh puji dan puja dia? Bila kita faham siapa dia. Satu teras kita, dan kita belajar ni pun atas nama subjek, kita belajar bab akidah. Teras akidah kita adalah la ilaha illallah. Jadi kita nak boleh puji dan puja Allah Ta'ala ni bila kita faham maksud la ilaha illallah tu. Barulah nanti bila kita ungkap Alhamdulillah tu tuan-tuan, baru kita faham, oh memang kalau tak diajar oleh orang pun, kita akan kata memang Allah lah selayaknya dipuji. Pasal apa? Pasal pertama, kita semua datang dari dia. Itu satu hal. Saya nak sebut dalam konteks akidah terus. Dan kita ada belajar khasnya atas nama rukun iman. Kita bukan benda asing pada kita, apa, beriman dengan qada dan qadar khasnya. Nak sebut tantu sikit lagi ni. Beriman qada qadar ni maksudnya kita mengiktiraf Allah dia ilah, dia Tuhan. Dia yang jadikan makhluk keseluruhan. Sebelum dia buat makhluk ni, semua makhluk ni dalam dia punya pengetahuan. Mesti kan? Kalau tidak, dia jahil. Jahil ke Allah Ta'ala? Subhanallah. Jahil tak layak jadi Tuhan. Nak jadi pemimpin pun mana layak jahil. Kalau jahil pun, kalau korup, kena masuk penjara. Masuk penjara tu Tuhan. Oh, kasar sikit sebut itu. Ni nak jadi Tuhan. Satu, kita mesti jika Allah ni ilah ni, mesti pada dia segala kesempurnaan. Yang dia takkan hajat pada sesuatu, atau istilahnya mesti segala sifat kamalat ada pada dia. Cuma istilah dia Arabic lah. He is so perfect. Pasal apa? He is our God. Bunyi yang putih sikit lah. Tuhan kan? Mesti dia tak hajat sesuatu. Bahkan makhluk lah sebenarnya yang berhajat pada dia. Dan Allah Ta'ala di atas kesempurnaan dia, khasnya atas bicara qada dan qadar tu, mestilah apa yang berlaku pada kita, dia sabit semua dengan pengetahuan dia dan di atas dia punya ketentuan. Baik, buruk. Mesti memang kita yakin itulah. Cuma pada konteks kita akan menilai sesuatu ada istilah baik dan buruk. Betul? Sihat, umumlah sihat, baik. Sihat, sakit, buruk. Betul? Kaya, umumnya kita akan fahamnya. Kaya, baik. Miskin, buruk. Cantik,
baik, huduh, buruk. Kan kita akan faham macam tu kan. Persepsi kita. Kita punya penilaian macam ni ya. Muda, baik. Tua, buruk kan. Janggut putih sikit, buruk. Contoh lah. Kita punya persepsi macam tu. Jadi ketua, baik. Jatuh pangkat, buruk. Duit banyak, baik. Duit sikit, buruk. PKP, buruk. Bebas, baik. Kita akan faham macam tu. Sedangkan nisbah Allah buat kat kita, adakah dia akan buat untuk kita keburukan? Subhanallah. Kenapa? Dia tak pernah berzalimi kita. Cuma dalam persepsi kita, kita akan rasa yang ni buruk. Kenapa Allah Ta'ala bagi aku jadi gini? Kenapa dia bagi jadi begini? Kenapa dia bagi hujan? Kenapa dia bagi banjir? Kenapa dia bagi kemarau? Kenapa dia bagi Yahudi macam ni? Kenapa dia bagi orang kafir kuasai kita macam ni? Kenapa orang Islam berpecah belah macam ni? Kita tengok satu sudut kejahatan. Allah Ta'ala memang dia nak kita, nakkan kita dapat benda buruk dan jahat ke? Subhanallah. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah Ta'ala ni tidak akan buat kezaliman walaupun sebesar zarah pada hamba dia. Subhanallah. Maha suci Allah Ta'ala daripada buat kezaliman. Allah Ta'ala, dia menyuruh kita buat adil, takkan dia zalim. Jadi apa yang dibuat pada kita semestinya baik. Dengar elok ayat tu, kot tak biasa dengar. Apa yang dia bagi kita baik, memang kita mengaku dah Allah baik. Tapi ada benda yang pada kita tengok yang ni tak sesuai dengan nafsu. Nafsu tak terima, kita akan kata apa? Ni tak elok, tak elok, tak elok. Sebenarnya kita je sangka tak elok. Tapi sebenarnya apa yang Allah Ta'ala buat pasti baik. Cuma macam mana kita nak accept tu, nak terima tu. Kan? Yang tu yang kita diajar dalam bab akidah. Ada istilah positive thinking. Kena betulkan tuning kepala otak kita ni. Apa dia? Menerima setiap sesuatu pada Allah Ta'ala. Semua yang ditentu adalah kebaikan belaka. Cuma kita tak tahu apa dia, sudut mana, dari aspek apa. Saya buat misal mudah. Demam baik. Kita demam je susah hati dia. Macam mana kita nak pergi baik? Panadol lah. Umum macam tu lah kan. Tuan-tuan tak makan Panadol ke punya pasal lah. Tapi saya nak sebut demam je Panadol. Soal, is it a good habit? No. Wrong. You do wrong thing. Punya putih kat ni. Tak betul kan. Demam bukan ubat dia Panadol. Panadol tu racun kan. Ui, lawan prinsip kesihatan. Panadol bukan ubat. Allah Ta'ala, kita sakit tu, demam tu, menunjukkan badan kita sedang bertindak balas kepada virus yang sedang masuk dalam badan. Saya syarah kot tu lah kan. Yang badan kita ni sedang melakukan satu proses melawan bakteria tu. Dengan sebab tu berlaku panas badan macam ni, sakit kepala, sakit kaki, sakit perut, katalah macam-macam hal lah berlaku kat kita. Sebenarnya macam tu adalah menunjukkan badan kita Allah Ta'ala bagi dia berfungsi. Kita makan Panadol bukan ubat tuan-tuan. Dia lah satu bahan menghilangkan rasa sakit. Just pain killer only. Sebenarnya kita rasa sakit kepala, badan, perut tu bagus. Pasal apa? Nak menunjukkan di situ ada serangan daripada virus. Jadi sepatutnya bukan kita hilangkan rasa sakit, tapi kena cari nutris. Apa nak support, nak hilangkan kejahatan apa? Bakteria yang sedang menyerang di mana? Di perut, di pinggang, di kepala, di kaki, di lutut. Itulah sepatutnya kita kena buat. Untuk lutut apa dia? Untuk kepala apa dia? Untuk telinga apa dia? Untuk mata apa? Bukan menghilangkan rasa sakit, kita rasa dah tak sakit. Padahal badan kita sedang menderita kesakitan. Jadi saya nak cerita apa? Demam tu, yang tu dalam bentuk kesihatan sikit lagi saya sebut. Jadi demam ni bagus tak? Kita sangka tak baik, tapi sebenarnya badan kita memang perlu demam. Dan demam itu nak melawan bakteria tu. Kalau tak demam, maksudnya kitanya badan ni dah tak fungsi. Masuk bakteria pun bodoh. Tak tahu kolu mati. Sikitlah saya sebut dalam bentuk macam tu kan.
Saya nak bagi contoh tu untuk lanjutkan apa tuan-tuan. Ada benda yang kita tak suka, tapi sebenarnya dia baik untuk kita. Saya ngaji tu buat misal, mak seorang ibu, kalau anak dia sakit, dia buat pergi klinik. Contohlah kan. Saya nak bagi contoh ni untuk nak kata, ibu dan prinsip ibu. Bila dia buat pergi klinik, kadang-kadang katalah rawatan tu perlu memberi suntikan. Ataupun perlu bagi ubat. Ubat pahit gila nya. Nak bagi masuk mulut, ubat macam mana? Koyak mulut tu kan. Dulu pakai sudu lah. Ni pegang. Kau tak nak pun tembak je. Ya. Itu tembak. Kalau cocok, sampai budak tu menangis. Wah. Soal, mak nak seksa kita ke? Jawab. Jangan silap jawab, saya sepak lagi kan. Saya punya bahasa macam tu. Mak kita nak bagi kita mati ke? Sakit tak? Sakit tak? Sakit tu untuk kebaikan. Sakit itu untuk kebaikan. Do you accept it? Is it I'm telling the truth or not? Dia kau putih. Betul kan? Perlu tak sakit tu? Perlu tak kena koyak mulut tembak ubat walaupun muntah. Bubuh ubat ni. Tolong dia bagi minum air. Tak nak pun koyak mulut. Bagi tak? Maksudnya apa? Baik tak sebenarnya? Bagus tak sebenarnya tu? Macam itulah bagusnya sepatutnya. Bagi kau kena kutuk kau orang. Untuk bagi kau kena banjir. Padan muka kau. Maksudnya apa? Kau nak balik tak kau tak nak. Kau tahu dah kau buat salah banyak. Kalau kita kena pukul dengan mak, jahat ke mak tu? Ni saya sebut dalam konteks makhluk ya. Jahat ke mak kita pukul kita? Pasal apa dia pukul kita kan? Pasal apa dia pukul kita? Pasal kehendak kita tak sama dengan kehendak dia. Satu dia pukul kita. Lain kehendaknya, lain kehendak kita. Kita duduk rumah dia elok kau jangan. Habis-habis kita keluar meraya. Balik pukul ni. Kenapa? Tak sama kehendak kita dengan kehendak dia. Jadi apa nak bagi bagus tu macam mana? Ikut kehendak dia. Jadi dia pukul tu nak buat apa? Pukul tu bukan nak bagi kita sakit. Pukul tu nak buat apa? Nak bagi sama kehendak kita yang tak sama dengan kehendak dia tu, bagi sama kehendak dia. Baru dia tak sakit dengan kita. Faham? Pasal apa Allah Ta'ala bagi kita sakit? Nak bagi kehendak kita ni sama kehendak dia. Mari solat, mari mengaji, mari balik, minta ke Allah Ta'ala, sedarkan dia Tuhan. Dia lah tempat kita rujukan. Yang ni lah yang kau kena taat. Yang ni lah kamu kau kena minta. Yang ni lah tempat kita nak balik. Yang ni lah kau kena zikir dekat dia. Yang ni lah kau kena besarkan dia. Kau kena agungkan dia. Inilah kau kena cinta dan kasih. Bukan pada selain pada dia. Dia saja boleh bagi sembuh. Kau rasa ubat boleh sembuh, tak betul faham kau. Kau sangka dunia boleh selamatkan kau, tak betul faham kau. Duit boleh selamatkan kau, tak betul faham kau. Harta boleh dapat. Tengok harta, habis masuk pelaburan nak jadi kaya, terus jatuh apa-apa ke dana, bankrupt. Kahwin, bercerai-cerai. Anak semua tak ikut cakap. Jadi kejayaan ke mana? Ke anak, ke isteri, ke pangkat, ke harta. Tidak. Semua lari. Semua hancur. Semua binasa. Hakiki siapa yang nak balik? Allah. Satu dia bagi. Anak hancur. Isteri hancur. Pangkat hancur. Hancur semua. Rumah hancur. Hak ni lari. Pengikut lari. Orang lari. Badan pun hancur. Yang ni patah. Yang ni kerat. Yang ni tak pusi. Yang ni stroke. Apa dia yang nak sebenarnya? Siapa dia yang kekal? Allah nak kata, mu balik ke Allah Ta'ala. Dia bagi sakit untuk kita sedar semua ni makhluk binasa, Allah saja yang kekal. Kita tak pandai hak tu. Itu kita tak pandai. Itu yang menyebabkan kita tak puji dia. Yang kita tak boleh menerima apa yang istilahnya, benda yang nafsu tak suka tu kita terima. Kenapa engkau buat aku gini? Kenapa engkau buat aku gini? Kenapa engkau buat aku gini? Kenapa? Apa bukan persoal, bukan kerja kita persoal kenapa dia buat itu. Tapi dari segi kaedah akidah untuk Alhamdulillah, puji Allah Ta'ala ni kena tengok apa hikmah dia bagi ni. Tu jalan untuk kita boleh puji dia. Apa hikmah dia? Apa rahsia dia? Satu, saya sebut contoh demam apa tadi. Kalau kita tengok dengan fikiran yang rasional, pandangan dengan pandangan yang betul,
Tak ada satu pun Allah Ta'ala bagi kat kita sebenarnya yang jahat dan tak elok. Cuma bagaimana kita mengatasi dia, antaranya mesti faham hukum syariat, bertindak mesti ikut syariat. Mesti. Arak tak boleh minum. Jangan kata arak ni haram, tak bagus. Minum juga pening tu, ada hikmah pening. Tak ada. Tak. Pening yang kau cari salah. Tapi dia tengok pening. Ada rahsia kenapa pening. Ataupun tak larat dah, letih dah, kena rehat. Pasal apa? Memang badan kena rehat. Hang tak rehat. Satu kena rehat. Satu dia bagi hang tak larat. Kalau rehat, lepas rehat, segar. Alhamdulillah, rupanya kena rehat, tak rehat rupanya. Boleh, faham. Tapi asal saya nak sebut ialah, antara kayu ukur kita dalam bab ni, mesti syariat, mesti betul dulu. Apa yang tak betul dengan syariat, itu yang untuk faham bab puji orang Ta'ala, mesti ikut perjalanan syariat. Apa hukum hakam dia, mesti mengaji elok-elok. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintah, mana yang dilarang, mesti kenal pasti. Yang mana larangan dia kena tinggal, yang mana suruhan dia kena taat, kena buat. Dan bila kita buat tu, kita tengok, dapat juga benda-benda yang mudarat tu. Yang tu yang kena sabar, tahan, tunggu, ada hikmah dan rahsia. Allah Ta'ala, dia tak pernah sia-siakan apa yang dia buat kita. Dia tak pernah sia-siakan kita. Dia tak pernah langsung menzalimi kita. Kita yang selalunya cuai untuk memandang apa anugerah dia kepada kita. Sikit saya buat misal lagi tuan-tuan dalam faktor kesihatan. Contohlah kan. Kadang kita ni kalau faham, insya-Allah Allah Ta'ala lapangkan hati dan dada kita untuk kita faham ni. Kita faham satu prinsip, Allah Ta'ala akan lapangkan kita untuk faham prinsip lain. Misal, katalah kaki kita jatuh tangga patah. Bagus tak patah kaki? Tu jawab. Bagus tak patah kaki? Tak ada orang kata bagus tak? Saya dengar. Bila patah kaki, cuma saya kata patah kaki jangan pergi hospital. Pasal apa? Ditebuknya besi, dibubuh besi. Rosak kaki kita kan. Patah kaki buat apa? Pergi jumpa cara tradisional. Berubatlah cara fitrah. Jumpa dia betul-betul kan, dia pomen-pomen, sabur balik, bubuh buluh ke kayu, ikat balut dalam tempoh tertentu, baru dia suruh buka. Saya tanya kan, agak-agak jatuh sekali lagi, bila dah sembuh, patah ke susah patah? Itu jawab. Patah ke susah patah? Kalau katalah patah sekali lagi, 2 kali pun patah juga, patah juga. Sekali lagi nasihat, jangan pergi hospital. Jangan pergi hospital. Balut. Bagus. Tuan-tuan, 3-4 kali patah. Balut disembuh. Sembuh tu, tulang kita ni, struktur tu, dia makin kuat. Kalau lawan sepak pokok pisang, orang yang tak pernah patah kaki, dia tak boleh sepak lah. Orang pernah patah kaki 5 kali, patah pokok pisang. Tuan-tuan percaya tak saya cakap? Tak percaya? Tuan-tuan tak pernah belajar ilmu buat tu. Tapi jangan saja pergi patahkan kaki. Boleh faham saya cakap? Jadi bagus tak patah tu? Sebenarnya memang kalau kita buat latihan tu, patah kaki memang perlu patah. Untuk dengan patah tu nanti, disembuh, baru kekuatan akan ada. Kalau patah pun lagi, dia akan sembuh. Kamu kena perlu patah macam ni 3-4 kali, baru kaki kamu boleh sepak benda tu. Kalau tidak, kamu tak boleh sepak kalau dengan kekuatan biasa. Satu, kena sakit tu supaya nak support apa yang kerja kamu buat. Cuba kita tak pandang ni tu. Macam tu ke? Kenapa saya sebab apa? Orang yang bina ahli sukan tu, kalau dia tak pernah aktif kan, sekali dia aktif, sakit habis dengan badan. Lesu habis. Lesu habis. Memang perlu lesu tu. Perlu lesu, latih lagi. Bila latih tu nanti dia tak lesu lah. Tak percaya 10 tahun tak pernah main bola, lari tak? Tu salah main bola, lari je. Pusing. Masjid Sedayan ni 10 kali. Habis kan. 3 hari demam. Cuba lari hari-hari. Tak demam. Ini pasal apa demam tu? Memang perlu demam. Pasal apa? Kalau tidak, badan kau tak support. Macam tu kot saya nak sebut. Saya nak sebut tu atas nak sebut prinsip. Tak, Allah Ta'ala dia tak pernah menzalimi kita. Cuma kita tak pandai nak menghadam
apa benda yang kita tengok dan kita dapat satu benda tu, pada kita ada istilah apa, negative thinking. Fikiran kita nak menyalahkan Allah Ta'ala je. Sedangkan apa dia? Alhamdulillah. Puji untuk Allah. Allah tak ada apa yang tak sepat, yang istilah je, yang kita nak sebut satu benda yang tak baik kat kita. Tak ada. Semua dia buat baik. Ingat dia tu. Semua dia buat adalah kebaikan untuk kita. Kita yang kena semak, apa aku buat salah. Dan ada benda yang kalau tak boleh accept, kaedah dia apa? Sabar, tunggu dan lihat. Di sebalik itu ada rahsia yang tersurat dan tersirat. Baik. Macam tu yang kalau kita faham tuan-tuan, memang alhamdulillah. Yang baik pun alhamdulillah. Kalau kena kat kita bencana pun alhamdulillah. Mungkin pelik sikit yang kedua tu. Bencana pun alhamdulillah. Buat misal, tadi saya tanya patah kaki, potong kaki bagus tak? Kena potong kaki bagus. Bila potong kaki, minum manis lagi tak? Contohlah kan. Itulah kena potong kaki. Kalau tidak kau nak minum manis lagi, macam-macam lagi, badan kau rosak. Potong kaki baru kau ada akal sikit. Kau tak makan benda tu, nyawa kau panjang sikit. Bagus tak potong kaki? Baru kau ada akal sikit. Kau tak ada akal sikit, saya sebut dalam bentuk macam tu. Boleh? Faham? Ni fikiran dalam bentuk positif itu. Kalau tidak, Allah ni memanglah, dia tak bagi aku berjalan dah. Satu dia ambil kaki aku sebelah, salah faham macam tu. Orang yang positive thinking ni, orang kata macam mana? Dah banyak dah berjalan, dia nak suruh aku rehat pergi masjid pula lah tu. Pasal tu potong kaki sebelah. Alhamdulillah, tak gaduh berjalan dah, main masjid aja hari. Steady. Boleh faham saya cakap apa? Selalu tak pernah ingat dia, baru sedar aku ni doa, kaki bukan aku punya, semua milik dia. Dia ambil satu-satu, nak bagi sedar aku kena balik ke dia. Satu hari aku akan mati, balik je lah ke Allah Ta'ala. Tak sedar diri lagi aku ni, duk merayau tak cari apa benda. Dia nak suruh aku balik ke dia. Mesti cari jalan macam tu. Baru kita akan menerima, potong kaki pun baik. Satu disuruh pandang oleh ulama kita, jangan tengok kaki yang hilang, tapi tengok kaki yang ada. Mesti baiklah patah potong kaki sebelah lagi ada. Alhamdulillah. Jangan tengok yang hilang tu. Macam-macam tuan-tuan, tutup guru dan ulama kita aja macam mana untuk nak faham prinsip alhamdulillah. Kita masalahnya apa? Duk dapat nikmat pun alhamdulillah, hati kita tak jatuh ke Allah Taala. Ini masalah kita. Kita banyak benda kita tak belajar tuan-tuan dalam bab hubungan hati, macam mana nak mengenal Allah Taala ni. Nak kita tauhidkan dia, la ilaha illallah, Allah ilah, dia tak pernah menzalimi kita. Tak ada apa yang diberi kat kita ni melainkan semua kebaikan. Bahkan ada benda kita tak minta pun, tapi dia sentiasa duk beri. Yang ni pun kita tak pandai pandang. Nyawa dia bagi tak setiap hari? Penglihatan dia bagi tak setiap hari? Kita tak pernah mensyukuri dia pun. Tak pernah sedar pun dia yang bagi kan. Habis-habis kita duk berkisah mana? Ni lama dah minta kaya, tak kaya-kaya. Lama dah minta kereta, nak tukar, tak tukar-tukar ni. Lama dah isteri meninggal, tak ada berganti ni. Contoh, minta maaf saya sebut Kalau ada yang mati isteri, minta maaf Mana anak tak tambah-tambah ni? Sorry. Mana tak dapat anak lagi ni? Mana tak dapat kerja lagi ni? Macam-macam tu tuan. Mana tak pindah-pindah lagi ni? Mana tak naik-naik pangkat lagi ni? Kita duk tengok hak kita minta. Mana nak syukur? Mana nak puji Allah Ta'ala? Pasal nafsu. Duk minta apa benda yang kita pun tak pasti sama ada benda ni akan manfaat atau mudarat kita. Soal. Dapat isteri memang manfaat ke? Ada orang dapat isteri mudarat tuan-tuan. Ada orang tak kahwin boleh main masjid, kahwin tak nampak masjid dah. Ada orang tak kahwin tak apa, boleh tawakal, makan lebih kurang boleh. Ada bini tak boleh dah. Loan sana, loan sini, kereta loan. Bini pun cerewet pula, nak kereta. Tak main lah kancil bang. Korang-korang BMW 7 Series. Rumah tak kecil lah, rumah sewa-sewa. Setengah Sting garden tu. Korang-korang villa.
apartmen, sakit kepala dah kan. Dapat anak pun, nampak anak ni bahagia lah. Kita sangka bahagia, seorang main ganja, seorang OKU, jaga kau. Tak tahu kita duk harap benda yang kita tak tahu apa dia kebaikan dan keburukan tu. Apa yang dia dah bagi kat kita yang baik, hari-hari kita pakai, kita tak pernah kenal pun dan tak pernah puji dia, tak pernah sedar ni kurnian dia. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya tuan-tuan mengaji kena sekeh, kena sepak dengan Tok Guru hak tu lah. Allah. Kena kan. Kita tak pernah puji dia di atas dia bagi nikmat hidup. Yang tu pun cukup lah. Surrender, angkat tangan. Ya Allah. Aku bangun tidur, aku tak rasa kau yang hidup dengan aku. Aku rasa aku hidup. Bahkan kufur pula lagi. Ni makan obat ni, sihat. Ni yang bangun pagi, cergas. Tak rasa, ya Allah, Alhamdulillahillazi ahyana. Kau yang hidup dengan aku. Tuan-tuan lupa Tuhan, tuan-tuan hanya ingat makhluk. Macam mana nak puji orang Ta'ala? Allah Ta'ala pun tak kena. Kita tak sedar nikmat yang dia beri. Kita tak faham pun apa nikmat dia beri. Kan? Satu prinsip nak puji Allah Ta'ala ni antara disebut oleh para ulama' Tok Guru kita apa dia tuan-tuan? Jangan fikir nikmat yang kita nak cari. Tapi tengok nikmat yang dia dah beri. Ni ayat tu. Dia sepih. Jangan tengok nikmat yang belum kita kecapi. Tapi tengok yang kita tak sedar yang tu dia anugerahi. Ambil tengok tu. Nikmat kaki ya tuan. Saya ngaji Tok Guru sebut apa? Nikmat boleh kencing je. Tu lah. Angkat tangan. Wujudlah boleh kencing. Kalau nak kira balas, saya ngaji Tok Guru tahu apa? Daripada kecil sampai kita lah ni, berapa banyak dah air kita minum? Jadi air kencing tu tak? Nak balas jasa ni macam mana? Air kencing tu kau bagi jernih balik. Tu kau balas. Boleh balas tak? Memang Allah Ta'ala tak suruh balas pun. Apa dia? Sedar je lah dia bagi kita minum dan kita dah pakai, buang, sedarkan saja. Dia bagi, dia yang proses, badan kita sihat dan dia bagi kita boleh buang. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kita punya kewajipan apa? Kenali dia, iktiraf dia, dia yang anugerah berbagai-bagai kat kita, tak terhingga. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Itu cara. Jangan tengok apa yang tak dapat, jangan tengok apa yang belum diperolehi, tapi nilai apa yang dia dah anugerahi. Tak terkira kita. Itu prinsip untuk kita boleh nak puji Allah Ta'ala. Kalau kita tengok apa yang kita dok minta belum dikabul, hak tu kan, mula merungut 10 tahun dah minta, satu pun belum lagi. Duk insya-Allah, insya-Allah. Duk rasa macam Allah tak bagi apa pun lagi. Tuan-tuan, ni rosak ni. Yang ni rosak kita ni. Ni kita tak boleh keluar mulut puji dia, rasa redha dengan dia, sabar dengan tuan-tuan dia. Tak boleh. Pasal apa? Pasal kita duk rasa Allah tak bagi lagi, Allah tak bagi lagi, Allah tak bagi lagi, Allah tak bagi lagi. Satu, saya ngaji tu Tok Guru duk sebut. Ayat Quran ni sebut macam mana? Wa ataitum min kulli ma sa'altumu. Apa maksud ayat Quran tu? Wa ataitum min kulli ma sa'altumu. Aku berikan apa saja yang kamu minta kat aku. Boleh faham tak? Aku berikan kepada kamu apa saja yang kamu minta pada aku. Dia bagi tak? Semua dia bagi je. Ayat Quran tu kata kami bagi. Kena faham ayat tu mengikut apa yang sepatutnya kena faham. Allah, dia kata apa? Kami beri pada kamu apa saja yang kamu minta pada aku. Ini lama dah minta, tak pernah dapat pun. Tak pernah dapat pun. Kata ulama, dia beri apa saja kamu minta. Dia bagi tu bukan dengan mengikut apa yang kita minta, tapi dia bagi mengikut apa yang sepatutnya dia nak bagi dengan apa kita minta. Boleh faham? Kita minta, kadang kita rasa inilah benda manfaat yang sepatutnya aku dapat. Allah lagi tahu dah apa yang kita sepatutnya dapat dan dapat. Betul tak? Minta projek lah contoh. Nak jadi kaya, kita rasa dengan projek dan kaya ni, kita rasa inilah sepatutnya kita kena dapat. Contoh.
Memang bagus ke dapat projek dan kaya ni? Itu. Kadang-kadang dengan sebab projek, dengan sebab kaya, tu jadi celaka. Contoh, lesen F, lesen bawah ni F, infrastruktur dah kecil-kecil, projek 200,000. Duit ada, semua cash, tak masuk loan bank pun. Okay, steady kan? Nak maju lah sikit kan, ambil lesen A. Oh, contoh kan, lesen A tak main lah 200,000 tuan. Kurang-kurang setengah juta, 500 juta, 300 juta, 1 bilion. Nak belanja tu, ada duit cash money. Ada orang nak bagi hutang tak? Kawan-kawan, 1 juta nak buat projek, nak bina masjid, jalan raya, jalan kereta api, LRT, MMR, apa tak kira lah kan. Cukup 200,000 juga. Kita minta depan Kaabah, ya Allah bagi aku dapat lesen A, dapat projek. Dapat. Tapi bank, hutang. Dah hutang bank, dah riba lah weh. Tu holo. Tak faham sudah holo apa? Holo. Macam-macam lagi lah kalau saya nak sebut tu. Bagus mana? Lesen A ke lesen F? Jawab orang mulai. Tak ada lesen apa? Tak ada lesen apa? Pasal kita duk rasa hak sedap tu pasal nafsu lah. Kita tak pandang sebenarnya baik tu selama-lama kita patuh syariat, ikut apa yang Allah Ta'ala perintah. Dan besar juga kita kena belajar nak faham prinsipnya tu. Yang ni saya nak sebut dalam Alhamdulillah. Macam mana nak puji Allah Ta'ala? Puji Allah Ta'ala, nikmat dia bagi tak apa. Dia cabut nikmat, dia bagi bala. Yang ni kita tak pandai. Macam mana pun saya dah sebut prinsip. Bayangkan macam mak kita tadi sudah lah. Mak kita, dia bagi buat kita hospital, dia cabut gigi. Contohlah kan. Pergi klinik, kena injek, tolong obat. Memang dia nakkan kebaikan. Itu mak. Allah macam mana? Semua dia nak kebaikan kat kita. Cuma kita tak pandai pandang. Kalau kita lah sebagai anak, kalau kata injek kan, masuk ubat kan, kalau kita kecil-kecil dulu, mak kita berontak lah. Apa mak ni bagi ubat pahit? Kalau boleh bercakap lah kan. Apa mak ni injek sakit lah. Punggung lah, bahu lah, apalah. Semua kena injek. Apa ni? Tambah ada bisul, dia picit. Wow, nangis. Keluar habis semua, nanah apa. Wow, nangis. Kalau kita bangun, apa mak sakit lah. Jangan tahu, sakit tu lah ubat. Saya nak sebut prinsip. Kalau kita boleh fikir ke Allah Ta'ala, sakit dulu ubat. Maksudnya mudarat tu adalah ubat. Ubat dah mana? Yang tu yang kena mengaji banyak. Macam mana? Tak faham tu yang kena ada guru kan. Ada guider, ada coach ajar kita. Macam mana nak pandang benda yang mudarat tu baik? You must have a guider who guide you. Saya sebut macam tu. Mesti ada. Rujuk guru-guru yang pakar. Ni apa masalah? Apa hikmah? Macam mana nak atasi dia? Apa komplikasi yang berlaku? Macam mana nak buat? Macam mana nak hadam benda ni? Contohlah, accident, kita isteri, suami mati, anak 5 orang semua mati. Sebatang kara tu. Sedara marah habis tak ada? Orang. Baik ke buruk? Memang buruk lah. Bala mana tak buat? Baik. Tapi, adakah Allah nakkan keburukan untuk kita? Apa dia? Sabar, redha dengan takdir, mesti ada rahsia dan hikmah dia. Mesti ada. Antara dia kalau saya ngaji terus sebut apa? Supaya suami pun kita tak bergantung, dengan anak pun kita tak bergantung, dengan kawan pun tak bergantung. Bergantung siapa? La ilaha illallah. Jadi Allah Ta'ala ni kita kena faham prinsip. Tutup guru kita duk ajar kan, dia ajar kita akidah ni, nak pasal takkid akidah ke Allah Ta'ala ni, supaya kita boleh faham betul prinsip kita hidup ni. Tak ada dah kita punya hala tuju melainkan cari redha Allah Ta'ala. Cari pahala pun bukan cara yang betul. Cari syurga pun bukan cara betul dalam bersyariat. Dengar dia. Walaupun taklah salah kalau buat nak pahala, buat
nak lari, tak nak kena seksa neraka, boleh tak? Tapi bukan the highest level. Kan? Itu istilah low level. Pasal apa low level? Nak makhluk lagi. Tak nak ke Allah. Tak nak kepada apa? Balik ke Allah, bergantung ke Allah. Jadi kita nak dapat tahqiq akidah ni, apa dia? Apa kita buat mesti nak rojok dia ke Allah Taala. Itu yang kalau siapa dapat macam tu, setiap masa dia akan faham apa? Alhamdulillah. Hujan pun alhamdulillah. Banjir pun alhamdulillah. Oh, macam mana nak hadam dia? Satu antara kalau zaman lah ni ialah kalau nak sebut orang tutur guru yang memang faham perjalanan akidah yang bencana pun dia boleh bawa kita supaya bencana tu kita tak keluh kesah dengan dia, bahkan dapat akidah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak pernah takut dengan apa yang akan datang, tak pernah duka cita apa yang telah lalu. Semua boleh hadap. Terima. Yang ni akidah sama tuan. Akidah para awliya, orang yang kenal Allah Taala. Allah Taala kata apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nabi Adam pun di atas pengorbanan dia buat, panjang saya nak sebut tu kan, turun ke dunia pasal dia tahu daripada dia lah akan hasil zuriat yang dia akan jadi makhluk seafdal makhluk. Saya ngaji Tok Guru macam tu yang sebab dia makan buah khuldi tu. Nabi Rasul takkan kena tipu dengan syaitan kan. Pasal Nabi Rasul maksum, dia takkan buat dosa. Jadi dia makan tu bukan di atas kena tipu iblis. Iblis tak boleh tipu Nabi Rasul. Dengar dia tu. Kerja iblis memang mewas-waskan Nabi Rasul. Tapi Nabi Rasul takkan terkena was-was iblis. Nafsu. Tidak. Wajib intikad Nabi Rasul sidik, amanah, tabligh, batalah. Tidak. Kerja iblis memang fawas-wasalahum syaitan. Memang kerja syaitan. Nabi Adam termakan ke was-was syaitan. Memang dia turun tu pengorbanan dia buat. Lepas tu dia kata apa? Famanit taba'a hudaya wala fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Famanit taba'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang ikut macam mana hidayat yang Allah Taala dah beri kat dia ni, la khaufun alaihim, takkan ada rasa takut masa depan, dan wala hum yahzanun, takkan ada benda yang bercerita yang apa yang telah lalu. Semua terima, sabar. Ada hikmah, ada rahsia, ada hikmah, ada rahsia. Ada hikmah, ada rahsia, ada hikmah, ada rahsia. Nak cari redha Allah Ta'ala segala. InsyaAllah. Itu yang kita ungkap hari-hari, nak buat setiap satu, bismillah. Untuk apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hari-hari, Alhamdulillah. Cuma kita kena belajar atas yang sebut pagi ni, macam mana nak boleh hadam betul-betul kita alhamdulillah, puji ni untuk Allah. Tu kalau saya sebut tu agak tinggi sikit pelajaran nak hadam benda mudarat, benda yang bencana, patah kaki, demam, saya sebut dalam bentuk itu. Bahkan very light knowledge saja. Apa dia? Bila nak alhamdulillah ni? Yang tu kot level tinggi sikit pun tuan, bukan senang nak boleh hadam semua tu. Rendah sikit, kat mana? Tak mana alhamdulillah ni, renunglah apa nikmat yang Allah Ta'ala dah beri. 7 nikmat besar yang ni asalnya sifat ketuhanan, tapi dia bagi kat kita. Dia bagi kita ada. Sedangkan Allah yang wajib ada, kita harus ada. Ni trust lah. Lepas tu 7 sifat dia bagi kat kita. Hidup, dia bagi akal, dia bagi kehendak, dia bagi kedarat, dia bagi mendengar, dia bagi melihat, dia bagi bercakap. Pandang ni pun pandang dah. Kalau dia tak bagi nyawa, macam mana? Mati. Segak, sadu macam mana pun badan, masuk kubur lah kita. Nyawa tak ada. Cik baiklah dia bagi hidup. Alhamdulillah. Tu yang ahyani, ahyana, ba'da ma'amatana. Tu je dia. Yang tu pun tak larat puji lah tuan-tuan. Nyawa dia bagi, saat semput, saat sihat je. Tak. Continuously. Pada dulu sampai sekarang continuously kan, mana ada putus esok,
Putih mati ya. Tak mati-mati sampai ke tahap ni. Alhamdulillah. Dia bagi akal lah. Berak mata ya. Tak sedar lah berak. Tahu berak je. Merepek lah bini. Kata, mampu cepat pun bagus. Susah orang. Si baiklah ada akal lagi. Berak pandai lagi zaman. Apatah lagi kalau dia bagi high level punya tahap. Kalau bab yang tu je pun isteri meluat, anak meluat, pergi hospital pun misi merepek kan. Duk saling pampers dia, busuk lah tu, dah lah tua. Kan kena merepek kan. Bagus tak Allah Taala bagi akal. Alhamdulillah. Tambah akal tu pula boleh taat, boleh guna, ingat dia, syukur dia. Masya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh pergi masjid, boleh pergi surau, boleh jaga kewajipan. Tu satu hal, tu jasad tu kan. Ni nak hati ni. Semua Allah yang anugerahi. Alhamdulillah. Tu best ke dia. Hidup hati ke dia tu. Sedar dia bagi kita akal tu. Alhamdulillah. Guna pula pada tempat ciri-ciri orang yang berakal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia bagi aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak rosakkan akal. Tak minum arak, tak minum ketum, tak isap rokok. Tak buat benda-benda yang boleh merosakkan akal. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak tengok benda-benda yang rosakkan akal, rosakkan iman kita, rosakkan amal kita. Sampai ikut nafsu dan syaitan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, nikmat besar tu. Puji lah tu. Puji lah tu. Jangan pergi cari benda yang tak dapat itu. Nak cari kaya tu. Apa pandang tu? Tak susah apa tu. Nak puji ni pandang hak dia dah bagi siap ni. Tak terhingga ni kalau tengok tu. Lepas tu dah tahu dia bagi pula supaya kita iktiraf dia, dan dia bagi ni kita gunakan pada tempat dia suruh. Tu pun satu. Nak puji situ lah. Pandang apa dia bagi, guna tempat yang disuruh. Saya sebut akal. Lagi kehendak. Reti nak pergi bilik air sendiri, reti nak makan sendiri, reti nak baju sendiri. Tuan-tuan, boleh hak tu besar. Kalau pakai baju pun tak reti, angkat tangan. Aku sebelah lagi pula angkat. Tuan, merepek bini kan. Bini ada opek orang pun lari kan. Minta cerai. Saya baiklah dia bagi kederat. Itu bagi kederat pula. Boleh berdarah sendiri. Tak kena angkat. Kalau kena usung je mana? Berak, usung makan, usung ni, usung. Usung pun kursi roda. Tolak macam mana? Mujurlah. Boleh jalan lagi. Boleh abang. Boleh semua lagi. Kaki kena potong pun boleh, ngesok lagi, boleh kederat lagi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan siapa bagi? La haula wala quwata illa billah. Melihat boleh lagi, dengar boleh lagi, cakap boleh lagi. Cuba lapar, diam. Mulut tak boleh nak cakap. Isyarat pun tak pandai. Isteri tanya pun nak makan ke bang? Dihilangkan kebolehan bercakap. Nak pun tak reti nak cakap dia. Nak tapi cakap tak boleh. Muncullah boleh bercakap lagi. Boleh cerita lagi kat orang. Telinga pun boleh dengar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan, saya ngaji tutup guru ajar. Nak puji orang Ta'ala ni, pandang 7 sifat tu. Tu sifat Allah Ta'ala tu. Tapi dia beri kat kita. Alhamdulillah. Dia ada pelajaran dia panjang tu. Tapi saya sebut dengan ringkas, khas je. Jalan-jalan untuk macam mana nak puji Allah Ta'ala ni, jangan pandang apa yang belum kita dapat. Tapi yang dia sentiasa doa anugerahi setiap hari, continuously, tak henti-henti, pandanglah tu, baru dengan Allah Ta'ala kita boleh puji. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang tu, Alhamdulillah, puji untuk Allah Ta'ala, Tuhan seru sekalian. Cuma saya ke depan tadi saya sebut awal, tak mana? Memang selayaknya dia puji pasal tak ada apa yang dia beri kat kita yang berupa zalim dan apa istilahnya, nak menzalimi kita, nak menyebabkan kita kena nama mudarat untuk buat kita jadi jahat. Subhanallah. Memang istilah baik buruk datang pada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tak pernah menghendaki keburukan dan kejahatan kita. Kita je nampak satu sudut dia buruk.
Tapi sebenarnya pada keburukan tu, pada kita, kalau kita tengok betul-betul, adapt dia betul-betul, dia ada kebaikan. Macam mana pun saya sebut tadi, yang tu kalau tak faham, kena jumpa guru yang betul, yang faham, untuk bagi explanation dekat tuan-tuan, macam mana nak hadam. Pasal ada orang sekarang, zaman sekarang, dia tak pernah belajar kalau bab akidah ni tuan-tuan. Semua dia petikai orang Ta'ala. Kenapa aku ni tak semayang? Kenapa orang Ta'ala bagi aku miskin? Kenapa aku daripada keturunan jahat-jahat? Kenapa orang Ta'ala bagi aku tak dapat hidayat? Kenapa dia bagi aku ikut nafsu? Kenapa dia bagi aku minum arak? Kenapa dia bagi aku tak ada kerja? Kenapa dia bagi aku cacat? Kenapa dia bagi aku hitam? Kenapa suara aku tak sedap? Kenapa aku miskin? Semua dia persoal Allah Ta'ala. Saya pasal ada lah kan, kita pun duk ngajar, ada orang duk dengar kita duk ngajar tu kan. Soalan dia kata, ya Allah, puak ni tak pernah mengaji langsung. Tuan, ada orang macam tu kan. Semua dia persoal. Kenapa Allah, kenapa? Ya Allah, kesiannya orang ni. Alhamdulillah. Itu yang saya cadang hari ni, saya nak sebut tu pagi ni. Kotlah nak jadi ubat itu. Kemudian dia kata apa? Puji Allah Ta'ala, lepas tu wal aqibatu lil muttaqin. Kebajikan akhirat ni, kebajikan maksudnya urusan yang baik sama ada kat dunia, hujungnya akan dapat baik. Akan dapat husnul khatimah. Apa tadi kalau husnul khatimah sini, akhirat pun akan baik. Untuk siapa? Kebajikan akhirat tertentu bagi orang yang takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Bahasa yang dipakai muttaqin, orang takwa. Terjemah dia pakai orang yang takut orang Ta'ala. Untuk jadi takwa ni tuan-tuan, iman. Macam saya sebut tadi. Dia kenal siapa Allah. Dan untuk nama takwa, dia junjung perintah Allah Ta'ala, boleh tinggal larangan dia. Khas kata kita sebut tadi apa? Boleh menerima baik buruk, baik benda yang nikmat, syukur, benda buruk dia sabar, dan dia boleh tunggu. Walaupun nampak keburukan, dia faham di situ ada kebajikan, cuma masa belum mengizinkan untuk melihat di situ sebenarnya ada manfaat yang berterusan. Sabar, tunggu. Nanti dia akan lihat, oh, padanlah Allah Ta'ala bagi aku macam ni. Oh, padanlah Allah Ta'ala bagi macam ni. Jadi siapa yang akan dapat kebaikan macam tu? Takwa. Junjung perintah, buatlah sana, sabar. Kena yang tak elok sekalipun, tunggu dan lihat. Pasti kita akan tengok kat di belakang. Oh, padanlah macam ni. Padanlah macam ni. Nak faham prinsip apa? Kalau kita ada iman dengan Allah Ta'ala, yang memang Allah Ta'ala, dia tak pernah menzalimi kita, kita boleh terima semua apa yang diberi itu dengan sabar dan redha dan pandang ni ada hikmah dan rahsia belaka. Orang macam ni mati bahagia, hidup pun bahagia, mati pun bahagia. Maksud apa? Yang ni lah istilahnya akibah lil muttaqin, maksudnya hasil yang baik untuk orang macam ni ya. Orang yang iman betul macam ni, akidah dengan Allah Ta'ala betul macam ni, orang ni saja hujung dia baik. Kalau tidak tak boleh, dia tak boleh. Jangan kata hujung baik, menghadap pun dah tak elok lah. Sekarang pun dah tak elok lah. Orang yang memang akan dapat kebaikan, matlamat apa, ciri hujung dia ni kebaikan, memang dia akan dapat baiknya. Siapa dia? Orang ada takwa macam ni, junjung perintah, dan kalau kena bencana kali pun dia tahu macam mana nak mengatasinya. Orang ni ada takwa, taat, lepas tu dia tahu cara nak mengatasi, dapat nikmat, syukur, ada kena bencana, sabar, dia faham di situ ada rahsia, ada hikmah belaka. Tunggu je, sabar je, reda je. Belum sampai masa dia. Sampai masa ni kita akan dapat lihat satu-satu tu. Duk, tunggu, sabar, tahan. Inilah kebaikan. Ni kebaikan. Tu wal aqibatu lil muttaqin. Siapa tak boleh duduk mahal takwa macam tu, dia tak akan dapat kebaikan belakang. Bahkan dia duduk bergeluh kesah lah. Macam mana isyarat Quran, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Manusia ni memang ada sifat gopoh-gapah, haloba, tamak, memang macam tu lah. Dia payah nak ada sabar, redha, tahan, tunggu, lihat, perhatikan, ada tafakur kepada
Apa urusan Tuhan? Manusia ni khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Kena benda tak elok, buat apa? Dia akan berkeluh kesah. Kenapa? Dia keluh kesah tak boleh. Kenapa bankrupt? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Dia tak berguru, memang tak boleh jumpa. Sebab tu. Waktu wa iza massahul khairu manu'ah. Dapat benda tak elok, keluh kesah. Dapat benda baik pula, manu'ah, kedekut nak mampu. Naik kereta seorang pergi kerja. Sejabat duduk sebelah. Tak ada nak sembawa jiran. Mampus tak pandang. Betul? Padahal apa salahnya? Jomlah naik sekali. Tak payah pakai minyak, tak payah duduk isi-isi lah. Aku seorang orang jalan, sunyi lah tu. Boleh sembang lah. Dah payah tu nak cari tu. Saya nak sebut apa ni? Memang perangai manusia orang Ta'ala sebut fitrah kalau tak ikut jalan perintah Allah Ta'ala ni, iza masahul khairu manu'ah, dia akan jadi kedekut. Dia kebaikan apa benda manfaat yang ada kat dia, kalau boleh dia seorang kawal, orang lain jangan ada siapa cuba ambil manfaat daripada harta benda dia. Oh, silap. Memang manusia dia ada sifat bakhil macam tu. Kalau sambung ayat Quran tu, illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Panjanglah ciri tu kalau nak sebut. Tapi asal saya nak sebut ialah memang manusia ni kalau kata kita tak mengaji betul-betul, dia akan ikut fitrah, nafsu yang Allah Ta'ala bagi jadi kat kita ni. Apa dia? Keluh kesah, dengan mencana, dapat nikmat kedekut, pula tu tamak, aloba, rebut, nak kawai, tak nak bagi orang ambil manfaat dan kongsi kebajikan yang ada pada kita pada orang lain. Jadi asal bicara kita tak mana? Macam mana nak puji Allah Ta'ala? Itu asal kita bicara. Dan ciri-ciri nak dapat puji Allah Ta'ala pasal apa? Apa kira dia? Iman, taqwa. Jadi mesti yakin, kenal siapa Allah Ta'ala, faham apa benda dia urus ni, dia tak pernah meneraki kita kezaliman, dan kita melalui kehidupan ni dengan prinsip takwa macam mana? Junjung perintah dia, tinggalkan larangan dia, yang baik sabar, yang baik syukur, kenal tu anugerah, yang sabar, yang buruk sabar, tahan hati, tunggu ada hikmah dan rahsia menanti. Apa dia? Memang kita tak tahu lagi. Dan jangan menyalahkan Allah Ta'ala di atas apa keburukan yang dihadapi. Jangan salahkan Allah Ta'ala. Ya Allah, kau yang miskinkan aku. Ya Allah, kau yang bodohkan aku. Kau lah menyebabkan aku menderita macam ni. Don't blame Allah Ta'ala. What happened to you? Tak diajar lah kita syariat itu. Salah kau. Bahkan blame yourself. Salahkan diri kita. Ya Allah, aku silap, aku bodoh, aku tak boleh ngaji. Ya Allah, aku ni malas, satu kena ni. Ya Allah, aku kuat makan manis, tu kena potong kaki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salahkan diri sendiri di atas apa benda yang kena kat kita tu, benda yang jadi mudarat pada diri. Itu sekali lalu panduan-panduan ulama kita sebutlah. Kemudian wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Jadi setelah dia sebut masalah ketuhanan, nak beralih bab kerasulan pula. Sebab teras kita ni dua yang nak pergi betul besar. Allah Rasul. Allah ni kita kenal dia, sampai kita nak kasih kat dia, hati boleh accept dia, bahkan bukan kasih, cinta kat dia, bahkan sanggup terima apa saja, korban jiwa raga untuk dia. Ke Allah Ta'ala macam tu, sampai macam tu, baru betul namanya iman dengan Allah Ta'ala. Satu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Dengan Rasulullah macam mana? Sama juga prinsip dia. Kenali dia, fahami dia. Lepas tu apa? Nak kasih kat dia, cintai dia. Banyak selawat dan salam kat dia, sehingga kat kita pun kita tak minta supaya kita dapat sesuatu. Bahkan setiap hari dan waktu untuk Nabi dan Rasul kekasihku. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Kita kena akidah kalau betul prinsip ni, memang insya-Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Faham pula kedudukan Rasulullah ni siapa? Kita tak cari lain lah. Cari Allah, cari Rasul. Cari Allah, cari Rasul. Cuma kita tuan nak pergi mengaji, pergi jumpa, bertemu buku dengan ruas tu lah. Yang kita nak pergi dapat faham tu lah. Belum, mungkin nak sebut macam mana, belum ditakdirkan tu satu hal kan. Tapi nisbah kita kot belum cari gitu kan. Tu kalau belum cari, tak cari pun, tunggu lah. Dan tak pernah usaha pun untuk nak faham apa sepatutnya kena cari. Untuk kot saya sebut. Kasar sikit lah bahasa tu. Saya sebut tu pasal apa? Pasal kat kita orang Islam, kalau tak tahu, wajib cari, wajib belajar, wajib tuntut. Kalau orang kafir, kita wajib sampai kat dia. Kalau orang Islam, tak tahu kena cari. Lebih besar daripada macam tak ada duit cari rezeki. Macam tu kit bandingan. Tak ada duit cari rezeki, dengan tak ada ilmu kena pergi cari, tak reti kena pergi tuntut. Cari ilmu besar lagi daripada cari rezeki. Dalam ajaran agama kita macam tu. Tapi kalau tengok orang Islam kita yang kata ada agama ni, kebanyakannya bukan macam tu. Rezeki dia cari, ilmu dia tawakal. Sepatutnya macam mana? Ilmu dicari, rezeki tawakal. Yang ni rezeki jihad, ilmu tawakal. Tunggulah tua-tua esok ngaji tu, dia macam tu. Sepatutnya macam mana? Tunggulah nanti usaha-usaha lah cari makan. Patutnya macam tu. Ngajilah dulu. Tuan, terbalik kan. Kacau bilau hidup kita. Kacau bilau. Saya mengaji Tok Guru tu sepak itu lah. Betul lah. Patutnya apa? Ilmu jihad. Rezeki tawakal. Sekarang ni terbalik kan. Sambung. Rezeki jihad siang malam, 3 kerja, 4-5 pekerjaan sehari. Ilmu tawakal. Bertua dah, ngaji pun tak apa nak dapat dah, tapi projek jalan. Tu dia jadi apa? Rezeki jihad. Tak sembahyang tu. Ilmu tawakal. Sepatutnya ilmu jihad. Tak makan tak apa. Rezeki tawakal. Dan jauh kan, lain tak. Lari langsung tuning sebagai orang Islam ni. Ada Allah. Banyak kena semak nama Sabah tu. Tentang keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah. Macam mana kedudukan yang sepatutnya kita kena ada akidah dengan Rasulullah khasnya. Yang kita pula ni umat Nabi Muhammad SAW. Kita bukan sebarang umat kan. Sepatutnya kita kena ada satu perasaan seronok jadi umat Nabi Muhammad SAW. Saya nak sebut bunga sikit lah. Tak mana? Nabi Musa AS, bahkan semua Nabi-Nabi dan Rasul Allah Ta'ala utus ni, semua Nabi-Nabi Rasul Allah Ta'ala dah maklumkan adanya Nabi akhir zaman ni yang bernamanya Muhammad SAW, yang dia adalah seabdul makhluk daripada Nabi Adam ni. Tentu Nabi Adam diturun syurga bukan kena tipu dengan boleh kan? Kalau tuan-tuan tak dapat cerita betul, pergi wajib pergi ngaji balik, taubat pergi ngaji lain kan? Nabi Adam turun daripada syurga kerana dia sanggupkan hilangkan keistimewaan dia duduk di syurga, kerana nak dapat anak yang daripada keturunan dia, manusia yang akan jadi seabdul makhluk. Dia tak boleh beranak pinak di syurga, pasal syurga bukan tempat beranak pinak. Dia kena makan buah khuldi untuk dia nak turun kat dunia, baru boleh beranak pinak, baru dapat anak, baru dapat keturunan dia nanti. Ada Nabi Muhammad SAW. Satu dia makan. Tu kena ngaji lain tu. Tuan-tuan tak jumpa tok guru yang betul-betul faham perjalanan akidah dengan Allah dan Rasul ni. Siapa dia Rasul yang sentiasa taat dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan akan dapat cerita Nabi Adam ni. Semua Nabi Adam ni jahat, buruk, kena tipu dengan syaitan, duk ikut perempuan. Dia tak boleh tipu Nabi Adam, duk ikut Siti Hawa yang goda. Cerita pelik-pelik cerita kat Nabi Adam. Cerita seolah-olah Nabi Adam ni jahat, tak boleh pakai orang. Bahkan ada orang kata silap dia makan. Kalau tidak kita semua duduk dalam syurga kah? Bodoh, ngaji tak habis.
Tuan, ramai tu kan, dah banyak versi-versi cerita macam tu. Wajib pergi ngaji lain tu. Saya silap wajib syahadah lain tu. Pasal hang faham Nabi Adam tak betul. Tambah tu kata Nabi Adam berdosa, Nabi Adam buat maksiat. Wih, Nabi Adam Nabi Rasul, semua Nabi maksum. Nabi takkan ada buat dosa, takkan ada dosa zahir, ada batin tak ada. Jangan kata buat dosa, nak ada perasaan nak derhaka sikit pun tak ada. Nabi Rasul ni semua taat. Okey. Yang tu yang baru kita akan faham kedudukan Nabi Rasul, baru kita akan faham Nabi Rasul ni mulia, baru kita akan muliakan semua Nabi-Nabi Rasul, hatta Nabi Adam, sampailah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW ni seabdul-abdul makhluk, kita adalah umat dia. Kan? Bayang tak? Asal saya nak sebut, semua Nabi Rasulullah Ta'ala maklumkan Nabi Muhammad SAW ni, antara kisah yang ada nak sebut ni, tahu nak kisah Nabi Musa AS. Bila ceritakan Nabi Musa kan kalimullah, dia minta, ya Allah, jadikan aku Nabi akhir zaman. Pasal kedudukan dia mulia kan. Allah Ta'ala ada. Bukan kau Nabi akhir zaman. Bila dia tak boleh jadi Nabi akhir zaman, apa Nabi Musa minta? Ya Allah, kalau aku tak boleh jadi Nabi akhir zaman, kau jadikan aku umat Nabi akhir zaman ni pun jadi. Tak dapat juga. Nabi Musa tak dapat kan? Yang dapat Nabi Isa. Pasal dia hidup jumpa dengan Nabi Muhammad SAW dengan roh dan jasad ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dan dia akan turun nanti sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa. Nabi Musa tak dapat. Nabi Musa minta jadi umat Nabi Muhammad pasal dia tahu dah ada perasaan, tuan, betapa besarnya jadi umat Nabi Muhammad SAW ni. Kita ni jadi umat Nabi Muhammad tapi tak ada perasaan. So, what must we do? Okey, sikit gitu. What supposed we do? What happened to us? Tak ada langsung perasaan kat Nabi Muhammad SAW. Because we did not understand who he is, who we are. To be continued, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala manfaat dalam pertemuan kita pagi ini. Soalan lah kalau ada khas yang kita bicara ni, nak puji Allah Ta'ala tu, macam mana nak puji dia? Tak dapat tidak, mesti kenal dia, baru kita boleh puji dia. Dan faham siapa dia, baru kita boleh puji dia. Kalau tidak, dia tak puji dengan hati sanubari, kan? Bahkan tak ada hati pun dengan Allah Ta'ala. Kalau sebut pun Alhamdulillah, hanya ada ungkapan di mulut, di jasad, di mulut, tak main daripada hati sanubari. Jadi macam mana nak main hati sanubari ni? Allah Ta'ala mesti dikenali siapa dia dengan pasti, siapa dia makhluk dengan pasti, siapa dia dengan pasti. Dia sebut dia tak pernah mengendaki mudarat kat kita. Walaupun tengok satu sudut kita kata ni baik, ni satu jahat, dia tak pernah menzalimi kita. Macam mana nak faham tu? Macam mana nak menghadamnya tu? Mudah-mudahan Allah taufik hidayah kita, insya-Allah. Amin. Soalan lah ada kita. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.